Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tasanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadi ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah yang mencipta kita, memberi rezeki kepada kita dan memberi petunjuk kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala hinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada kali ini saya berpeluang bersama tuan-tuan dalam program muhasabah bersama PIPA-APS, dan tajuk yang akan saya cuba kupas pada kesempatan ini ialah usaha dan juga doa. Dalam membahaskan tajuk ini, saya cuba memecahkan dua persoalan utama, iaitu mengapa kita perlu berusaha, dan yang kedua, bagaimana sikap mukmin dalam memahami dan menghayati konsep doa dan usaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah At-Taubah ayat 105 bermaksud, "Wa qul i'malu", hendaklah kamu beramal, sesungguhnya Allah akan melihat amalan kamu, begitu juga dengan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara gaib dan juga perkara nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kamu akan diberitahu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Daripada surah Al-Mu'min atau surah 40 ayat 60 bermaksud, dan berkata Tuhan kamu, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan. Daripada dua ayat ini menunjukkan mengapa kita perlu berdoa dan mengapa kita berusaha. Kerana jawapannya ialah kerana kedua-duanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang pertama yang saya bacakan pada surah Taubah, jelas Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita orang-orang yang beriman supaya kita melaksanakan tugas kita, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya Allah, Rasulnya dan juga orang-orang beriman akan menjadi saksi apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita amalkan di dunia ini. Mengapa pula perlu kita berdoa? Kita perlu berdoa kerana dia juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hamba-Nya yang sentiasa berdoa, dan Allah menyebut, "Id'uni astajib lakum", berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan. Allah sebagai seorang Muslim, sudah pastilah dalam kehidupan kita di dunia, kita berhasrat untuk mencapai kejayaan dunia dan juga di akhirat, dan untuk itu kita memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa perlu berusaha, tetapi usaha kita tidak akan berkesan, tidak akan berjaya andainya tidak direstui dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kedua-duanya itu bahawa kita perlu berusaha dan juga berdoa. Sebab itulah sebagai seorang mukmin dan sebagai muslim, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, serta hindarilah aku daripada azab api neraka. Ada satu peristiwa di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, terdapat seorang pemuda yang rajin beribadah, yang sentiasa beriktikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala, tetapi sentiasa mengharapkan saudaranya yang bekerja untuk memberi nafkah kepadanya, untuk sarapan paginya, makan tengah harinya dan makan malamnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu menyebut, "Man yunfiqu 'alaika?" Qala akhi. Umar radhiyallahu anhu datang menemui pemuda